Okey, baiklah pelajar. Seterusnya kita akan belajar bagi satu ubahan langsung y berubah secara langsung dengan x boleh ditulis sebagai y berkadar langsung dengan x. Jadi simbol ini membawa maksud berkadar langsung. Berkadaran. Okey, berkadaran. Oleh kerana x ada kat sini, jadi kita panggil y berkadar langsung dengan x. Ini dipanggil sebagai hubungan ubahan. Hubungan ubahan boleh ditukar kepada bentuk persamaan dengan menukarkan simbol ubahan ini ataupun simbol perkadaran ini kepada simbol sama dengan. Bila awak tukar saja simbol perkadaran ni kepada simbol sama dengan, automatik awak kena tambah huruf K dekat depan X ini. Di mana K ini kita panggil dia sebagai pemala. Boleh jadi apa-apa huruf, tetapi biasanya kita gunakan huruf K. Okey, huruf lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya cakap biasanya dalam buku teks dia guna huruf K. Okey. Okey. Saya tunjuk contohlah lebih senang. Okey, contoh. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun dengan jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu y berubah secara langsung dengan t. Bermaksud apabila masa dia bertambah, jarak juga akan bertambah. Okey, tentukan sama ada y berubah secara langsung dengan t atau t kuasa 2. Macam mana kita nak tahu dia berubah secara langsung dengan t atau bukan? Tadi saya dah bagi tahu bahawa dalam ubahan langsung, pemboleh ubah apabila dibahagikan, kita mesti dapat suatu pemala. Okey, pemala itu simbol dia apa? Simbol dia K. Okey, contoh dalam soalan ni, jarak adalah pemboleh ubah dimanipulasi, masa adalah pemboleh ubah jarak adalah pemboleh ubah bergerak balas, masa ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi kalau saya bahagikan y bahagi t, saya dapat apa? 14 bahagi 2, 7. 28 bahagi 4, 7. Ini bahagi dapat 7, dapat 7, dapat 7, dapat 7. Jadi awak dapati bahawa nilai di sini sama saja, 7. Jadi 7 ini dipanggil sebagai pemala. Okey, jadi adakah y berubah secara langsung dengan t? Ya, jawapan awak y berubah secara langsung dengan t. Okey, sekarang soalan tanya lagi. Ni soalan yang lain pula ya. Adakah y berubah secara langsung dengan t kuasa 2? Awak tengok dalam jadual ni tak ada pun t kuasa 2. Jadi sendiri kena tambah t kuasa 2. So 2 kuasa 2 4, 4 kuasa 2 16, 6 kuasa 2 36, 8 kuasa 2 64, 10 kuasa 2 100, 12 kuasa 2 144. Jadi awak cuba bahagikan 14 bahagi 4, 28 bahagi 16, 42 bahagi 36 dan seterusnya ni. Adakah awak mendapat satu nilai yang sama? Y bahagi T kuasa 2. Adakah awak dapat nilai yang sama? Jika tidak sama, macam dalam soalan ni awak akan dapati tak sama kan dia punya nilai dia. Jadi Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Senang je. Okey, boleh Okey, ni yang saya buat tadi. Okey, soalan seterusnya contoh 3, dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Tadi saya dah bagi tahu awak bahawa graf berubah secara langsung mestilah graf garis lurus yang bermula daripada asalan. Kalau dia mula daripada asalan, yes, dia adalah graf berkadar langsung. Tetapi kalau
dia tidak bermula daripada asalan, sama ada dia mula daripada sini atau bermula daripada paksi X. Okey, bermula daripada paksi Y atau bermula daripada paksi X. Jadi ini bukan graf berubah secara langsung. Jadi awak pun plot sendiri graf untuk contoh ini. Okey, plot dalam kertas graf ataupun awak labelkan, awak akan dapati graf tersebut tidak bermula daripada asalan, tetapi dia bermula daripada pintasan Y. So, bila dia bermula daripada pintasan Y, maka awak boleh kata Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey, begitu juga dengan contoh B ni pun sama. Awak tengok jadual ni, dia tanya adakah Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Dalam jadual tak ada X kuasa 2, jadi awak sendiri tambah kolom untuk X kuasa 2. Okey, 4, 3 darab 3, 9, 4 kuasa 2, 16, 5 kuasa 2, 25. Jadi awak plotkan graf Y melawan X kuasa 2. Awak akan dapat graf macam ni. So, nampak dia bermula daripada asalan dan graf ini adalah graf garis lurus. Maka graf ini membuktikan bahawa Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Senang je. Okey, boleh Okey. Sekarang kita lihat pula contoh 4. Okey, contoh 4 ni saya kena tulis. Saya kena tulis. Okey, contoh 4. Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. M berubah secara langsung dengan N. So, ini adalah hubungan dia. Tadi saya dah bagi tahu hubungan kita boleh ubah dia kepada bentuk persamaan. Bila kita tukar bentuk hubungan kepada bentuk persamaan, kita kena tambah huruf K ataupun pemala K dekat sini. Yang depan ni salin balik. Jadi awak akan dapat M sama dengan KN. Okey. So, soalan dah bagi tahu diberi M sama dengan 0.8. So, tukarkan M ini dengan 0.8. K ini pemala, kita nak cari. N nilai dia adalah 0.125. 0.125. Jadi kita nak cari nilai pemala ni berapa? Pindahkan 0.125 ke sebelah kiri. Awak akan dapat 0.8 bahagi 0.125 sama dengan K. Tekan kalkulator, awak akan dapat 6.4. Bila dah dapat jawapan, untuk nilai pemala itu, gantikan semula nilai K ini ke dalam persamaan yang awak tulis tadi. Maka jawapan awak ialah M sama dengan K. Berapa nilai K? 6.4. N. So, inilah jawapan awak. Okey, ini jawapan awak. Kita tengok pula untuk B. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 N. Yang pertama, tukar bentuk hubungan ini kepada bentuk persamaan. Jadi awak akan dapat M sama dengan K punca kuasa 3 N. Selepas tu, gantikan nilai M dengan apa nilai yang dia bagi. So, 0.8 sama dengan K
punca kuasa 3 N 0.125. Tekan kalkulator, punca kuasa 3 0.125, awak akan dapat 0.5. Jadi bawa 0.5 ke sebelah kiri, awak akan dapat 1.6. Dapat saja nilai K, ganti semula dalam persamaan tersebut. Jadi awak akan dapat, maka N sama dengan K 1.6 punca kuasa 3 N. Dah siap. Senang je. Okey, boleh? Okey, boleh Contoh 5. Pemanjangan spring X berkadar langsung dengan pemberat W yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Jadi ini adalah nilai yang dia bagi. Jadi ungkapkan X dalam sebutan W. Dia kata apa? Pemanjangan spring X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W. Jadi X berkadar langsung dengan W. So tukar bentuk perkadaran kepada bentuk persamaan, tukar simbol, kena tambah K dekat depan. Okey, kemudian gantikan nilai X dan nilai W mengikut apa yang dia bagi dekat sini. So X sama dengan 3, K, W nilai dia 200 gram. Jadi awak akan dapat K sama dengan 0.125. Maka jawapan awak X sama dengan 0.015 W. Okey, boleh faham Okey, sekarang kita tengok pula contoh 6. Okey, yang ni saya kena tunjuk dalam soalan yang lain. Okey, contoh 6. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. So untuk A, Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y sama dengan 0.14, jadi kita tukar dulu bentuk ubahan itu kepada bentuk persamaan. Gantikan nilai Y dengan apa yang dia bagi, 0.14. Apabila X sama dengan 0.2, K darab 0.2. Jadi awak akan dapat 0.14 bahagi 0.2 sama dengan K. Jadi nilai dia 0.7. Jadi awak akan dapat persamaan awak ialah Y sama dengan 0.7 X. Okey, yang ni. Sekarang soalan kata hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Sekarang apa yang berlaku kepada Y kalau nilai X ini menjadi 5? Jadi kita gantikan nilai X ini 5 dalam persamaan yang kita dah dapat kat situ. Jadi Y sama dengan 0.7 X. Nilai X ialah 5. Jadi awak akan dapat Y sama dengan 3.5. Okey. Ini untuk ini adalah A dekat sini. Yang dekat sini kita nak cari dulu persamaan kita. Okey, kita nak cari persamaan. So untuk B dia kata nilai X apabila Y sama dengan 0.875. Jadi gantikan Y ini dengan 0.875. Y sama dengan 0.7 X. Jadi kita nak cari X pula. Pindahkan ini ke sebelah kiri, akan jadi bahagi. Jadi awak akan dapat 1.25.
Okey, dah siap. Boleh faham? Okey. So itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, bye bye.